isu rasuah. Sehingga dalam kajian sekarang ni, perkara yang melibatkan integriti, kalaulah di zaman Sayyidina Umar dia pakai jubah. Dia pakai jubah. Sahabat tengok, Umar ni dapat kain daripada mana? Isu yang semua sedia maklum, Azam Baki. Maknanya bila masyarakat, netizen ataupun orang ramai mempertikaikan tentang saham yang dimiliki oleh Azam Baki, bukan makna kita buat satu tuduhan, kita minta disiasat. Kalau Sayyidina Umar sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, Arab Badui boleh tegur Sayyidina Umar, min aina laka haza, daripada mana kamu dapat jubah tu? Sehelai jubah. Apakah salah masyarakat mempertikai tentang integriti seorang, kita kata, sebagai ketua jabatan? Apakah perjuangan PAS yang dia maksudkan dengan penyertaan ummah untuk maknanya menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haram? Kalau orang lain buat, bukan daripada melalui PAS, haram. Kalau melalui PAS, halal. Ini masalah. Ini satu musibah kepada umat Islam sekarang ni. Syatta. Maknanya kamu melihat, kamu nampak, mereka tu nampak macam bersatu. Tahsabhum jami'an. Kamu nampak bersatu. Sebenarnya tidak. Wa qulubuhum syatta. Hati mereka berpecah. Walaupun gunalah dia punya muafakat nasional ke, Perikatan Nasional ke, ataupun Perpaduan Ummah ke, maknanya masing-masing mempunyai matlamat nawai itu yang berbeza. Sekarang ni adakah kita masih dalam keadaan darurat? Soft masih penjarakan, tetapi kalau masuk ke pasaraya, kita naik bas, kita naik kapal terbang, naik feri dan sebagainya, tidak ada penjarakan. Ini peranan sebagai seorang Menteri Agama. Dia kena jawab. Dia kena buat satu kenyataan. Kerana ini untuk nak mengharmonikan, nak menjaga kesatuan umat Islam. Kalau yang soft sendiri pun dia tak boleh buat, jangan cakaplah tentang integriti. Lagi jauh. Ini kalau dari segi perlembagaan yang paling dekat dengan PAS adalah Amanah. Ya. Dalam DAP pun ada Islam. Ya. Kan? Jadi kita nampak bahawa apabila tidak bersama dengan mereka, maka yang Islam tadi itu seolah-olah dikira dia tak Islam, tak Islamik. Seolah-olah begitu. Ya. Betul, lagi sekali. Ya. Seperti yang saya katakan tadilah, maknanya tolak PAS bermakna tolak Islam. Maknanya tidak bersama dengan PAS bermaknanya menolak Islam, ataupun menjadi satu ancaman kepada Islam. Malah dituduh pemimpin Amanah suatu masa ketika PH jadi kerajaan, maknanya golongan ini dituduh sebagai liberal. Ini ancaman terhadap umat Islam. Sedangkan kita tengok hari ini dalam kerajaan sekarang, yang kita kata yang dominannya adalah orang Melayu Islam, tapi maksiat khususnya kita kata judi lah. Kalau zaman PH 8, zaman sekarang sampai 22, adakah itu yang jadi yang diingini oleh dia punya PAS? Apakah perjuangan PAS yang dia maksudkan dengan penyertaan ummah untuk maknanya menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haram? Kalau orang lain buat, bukan daripada melalui PAS, haram. Kalau melalui PAS, halal. Ini masalah. Ini satu musibah kepada umat Islam sekarang ni. Kita kena menuju kepada satu pembaharuan, satu islah yang lebih meluas, khususnya dalam kita kata perkembangan minda tu. Pada pandangan doktor, apakah apabila mereka mempunyai kuasa, kan, bahasa Menteri Agama apabila sagon penuh dalam mulut dia, apabila penuh tak boleh cakap, apakah itu realiti yang berlaku
saya kira hari ini contohnya, isu-isu terkini contohnya, isu integriti, isu rasuah, ini adalah isu yang sangat dominan yang patut diperjuangkan oleh kita, kan. Apatah lagi apabila mereka menjadi kerajaan, dikala mereka mempunyai kuasa. Tapi kita tengok bisu, apakah dugaan ataupun apabila diberi kuasa itu menyebabkan mereka bisu, keluh. Betul? Baik. Itulah. Maknanya kalau kita cakap apa orang Melayu kata apa, cakap tak sabar bikin. Ya. Kalau dulunya sebelum jadi kerajaan, dalam tempoh 5 hari satu Malaysia akan berlaku satu perubahan yang besar. Itu Menteri Agama. Ya. Ucapan Menteri Agama, betul. Tapi bila dapat kuasa, bukan itu yang diperjuangkan, malah perkara yang melibatkan integriti, isu rasuah. Sehingga dalam kerajaan sekarang ni, perkara yang melibatkan integriti, kalaulah di zaman Sayyidina Umar dia pakai jubah. Dia pakai jubah. Sahabat tengok, Umar ni dapat kain daripada mana? Dapat kain yang dapat tu sama lebar, sama panjang dengan kami juga. Kami nak buat jubah, maknanya tak cukup. Umar ni dapat kain sama banyak dengan kami, tapi dia boleh buat jubah, daripada mana dia ambil? Jadi bila Umar dia berucap, dia minta sahabat-sahabat ni, isma'uni wa ati'uni, dengar dan taat. Jadi bangun seorang lelaki ni, dia kata, kami tidak akan dengar dan kami tidak akan taat. Sayyidina Umar tanya, pasal apa? Kata lelaki tersebut, min aina laka haza? Min aina laka haza? Daripada mana hang dapat baju ni, jubah ni? Apakah kita mempersoalkan tentang integriti? Ini nak meruntuh bangsa Melayu, nak meruntuh dia punya sebuah institusi. Sedangkan Islam ni dia maknanya lebih, kita kata kalau nak bercakap tentang integriti Islam tu maknanya integriti. Tapi di segi pelaksanaan yang kita tengok pada hari ini, Masya Allah, apa yang PAS perjuangkan tidak menggambarkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaik wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan kepada kamu, mewahyukan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Musa, an aqimudin, tegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah. Tapi sekarang ni integriti yang ada dalam Islam tu pun depa tak mempertahankan. Macam mana nak bercakap tentang integriti? Isu yang semua sedia maklum, Azam Baki, maknanya bila masyarakat, netizen ataupun orang ramai mempertikaikan tentang saham yang dimiliki oleh Azam Baki, bukan makna kita buat satu tuduhan, kita minta disiasat. Kalau Sayyidina Umar sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, Arab Badui boleh tegur Sayyidina Umar, min aina laka haza, daripada mana kamu dapat jubah tu, sehelai jubah. Apakah salah masyarakat mempertikai tentang integriti seorang, kita kata sebagai ketua jabatan? Ini perkara yang kita kata fenomena yang sedang berlaku sekarang ni, dan banyak lagi lah. Kalau isu judi, isu arak, sekarang ni isu soft solat ni. Sampai bila? Menteri Agama tak pernah kita dengar dia buat satu kenyataan yang berkaitan dengan soft. Siapa yang menentukan soft kita sekarang ni? Kalau dalam Islam darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat, maknanya kemudaratan itu dibenarkan apabila kita dalam keadaan darurat. Makan babi memang tak boleh, khinzir memang tak boleh ketika mana diharuskan, ketika dalam keadaan darurat. Tetapi
Apabila terangkatnya darurat, dia akan kembali seperti normal. Bukan maknanya darurat tu berpanjangan. Sekarang ni, adakah kita masih dalam keadaan darurat soft, masih penjarakan, tetapi kalau masuk ke pasaraya, kita naik bas, kita naik kapal terbang, naik feri dan sebagainya, tidak ada penjarakan. Ini peranan sebagai seorang menteri agama. Dia kena jawab. Dia kena buat satu kenyataan. Kerana ini untuk nak mengharmonikan, nak menjaga kesatuan umat Islam. Kalau yang soft sendiri pun dia tak boleh buat, jangan cakaplah tentang integriti. Lagi jauh lah, lagi besar lah. Makan babi sampai kenyang, betul. mula tu jijik, dah sedap makan. Kita patah balik kepada tajuk kita, perpaduan ummah versi PAS. Ya. Adakah ini panggilan akidah ataupun hanya helah politik? Berbalik kepada tajuk ni, kita nak buat macam mana ni? Dalam Malaysia ni, kalau betul-betul hal ni kita tahu dah, ada panggil MN, PN yang tu politik punya cerita. Dia tolak habis amanah, dia tolak orang Islam hal lain, dia tolak hak dia aja. Itu politik. Jadi apa yang PAS duk bawa sekarang ni, daripada awal sehingga sekarang, discussion kita adalah politik. Kita nak buat macam mana? Agak-agaknya dalam konteks negara kita ni. Berbeza, parti ni berbeza. Tapi Islam macam mana, Doktor, kita nak buat? Baik. Sebenarnya benda tu simple aja. Kalau kita pergi ke Mekah, tu imam yang sembahyang, yang mengimamkan solat kita tu, kadang-kadang dia bukan bermazhab Syafi'i pun. Tapi kita sembahyang boleh pun, tak ada masalah pun. Kita boleh menerima dia sebagai imam kita. Ataupun kita ni mazhab Maliki, yang imam tu Syafi'i. Mazhab Maliki boleh terima imam Syafi'i, tak ada masalah pun. Jadi maknanya point dia sekarang ni, kalau kita sebagai seorang ahli politik, kita kata at-tanaffasu fastabiqul khairat. Kita masing-masing berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan. Bukan makna kita berlumba-lumba untuk menyalahkan ini buat tak betul. Kalau daripada kita betul, sini buat tak betul sebab bukan daripada kita. Itu tak boleh. Maknanya kita kena bersaing dengan cara yang sihat lah. Kalau di negara-negara luar, khususnya di Mesir, ikhwan muslimin boleh terima ta'addud ahzab, multi party. Tak sampai nak mentakfirkan ataupun nak menafikan kebaikan yang dilakukan oleh pihak lain. Maknanya masing-masing bersaing. Kita bersaing dengan cara yang sihat. Yang untung adalah rakyat. Yang untung adalah negara. Tapi kalau kita masing-masing, kita tak boleh untuk meraihkan perbezaan pandangan, maknanya kita masih ke belakang lah. Doktor, saya kira dalam konteks negara kita, bukan saja ke belakang, memang sangat mundur. Ya. Jauh ke belakang. Itulah realiti, Doktor. Apabila kita memerintah dan kita mula melakukan reform, ya, dan telah ada kesan-kesan, mereka tak puas hati. Islam terancam. Ya. Lalu wujud sentimen Melayu Islam, Doktor. Ya. Dan saya pun melihat kepada penyatuan ataupun perpaduan ummah. Saya melihat, saya mengkaji sebab kita ni Allah Ta'ala bagi akal supaya kita berfikir, bukan telan mentah-mentah macam tu. Saya melihat perpaduan ummah yang dibawa oleh PAS pada hari ini, sebenarnya pada realitinya yang saya yakin, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Maknanya kamu melihat, kamu nampak mereka tu nampak macam bersatu. Tahsabuhum jami'an, kamu nampak bersatu. Sebenarnya tidak. Wa qulubuhum syatta, hati mereka berpecah. Walaupun gunalah dia punya muafakat nasional ke, Perikatan Nasional ke, ataupun perpaduan ummah ke, maknanya masing-masing mempunyai matlamat nawai itu yang berbeza. Sebab tu kesatuan atau penyatuan di antara PAS dengan UMNO ataupun dengan Bersatu dan seumpamanya, kita lihat penyatuan kesatuan mereka itu adalah tertakluk di bawah tasabhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka
mereka tu bersatu, hakikatnya mereka adalah berpecah, hati mereka berpecah. Betul, kita duk perbincangan kita hari ini yang tajuk dia adalah Perpaduan Ummah versi PAS ini, adakah ini menurut tuntutan akidah ataupun ini adalah mainan politik semata-mata untuk demi kepentingan politik mereka. Sila. Kesimpulannya, Perpaduan Ummah versi PAS, saya melihat ia lebih kepada retorik ataupun gimmick politik semata-mata. Seandainya PAS mempunyai hasrat untuk kita kata memperkasakan penyataan ummah, dia perlu memanggil ataupun mengadakan satu perjumpaan dengan semua orang Islam, umat Islam yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun dia berbeza di segi fahaman politik, di segi kita dalam parti PAS-nya, dalam amanahnya, dalam PKR-nya, dalam DAP-nya, dalam UMNO-nya, dalam bersatunya, mana-mana orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, walaupun dia bukan orang Melayu, dia Cina tapi dia mengucap dua kalimah syahadah, dia Kadazan tapi dia mengucap dua kalimah syahadah, maknanya itulah yang masukkan dengan penyatuan ummah yang sebenar. Walau bagaimanapun, dalam minit-minit terakhir ini juga saya ingin menyebut kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dia kata, ma yasuruni launa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam yakul lana rukhsah. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku tak rasa seronok, aku tak rasa happy sekiranya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu, tidak berbeza pendapat. Kalau sahabat tak berbeza pendapat ni tak best, tak seronok. Sebab apa? Li'annahum law lam yakhtalifu, kerana sekiranya mereka itu tidak berlaku perbezaan pandangan di kalangan mereka, lam yakul lana rukhsah, nescaya zaman kita hari ini juga tidak ada kelonggaran. Kira satu pendapat. Jadi maknanya oleh kerana kalau sahabat pun, zaman sahabat pun ada perbezaan pandangan, maka di zaman kita juga kita kena meraihkan perbezaan pandangan, perbezaan politik dan seumpamanya.